Kita banyak perkara serius sekali bincangkan hari ini. Dan kali ini juga akan melibatkan keibu-bapaan dan juga kesan kepada anak yang dipimpin dan juga dibimbing. Kita bercakap tentang virtual autism ni. Ini mungkin istilah baru sebab sebelum ni kita sebut tentang autism. Itu adalah keadaan anak itu sama ada dikesan ataupun tidak dikesan di usia yang berbeza-beza. Tapi kali ini tindak balas anak itu disebabkan amalan menggunakan peranti di telur kelab, sama ada tablet ataupun telefon pintar ataupun TV sekalipun. Perkara ini ketika zaman saya dan mungkin Fitri pun pernah disebutkan tentang jangan tengok TV lama-lama kan, dan macam-macam lagi. Dan sekarang ni dengan skrin tu menjadi semakin kecil, kebimbangan itu semakin meruncing juga. Ya, kalau zaman dahulu kajian dibuat kalau anak kecil tu melihat kepada TV, kemudian apa kesannya? Dia meniru ke ataupun apa. Tapi sekarang bukan hanya meniru kepada apa yang berlaku di skrin, tapi juga mungkin banyak lagi kesannya tempoh perlahan kepada screen time yang panjang memberi impak pastinya. Dan untuk kita berbincang secara ilmiah dan juga secara halus dengan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, perunding psikiatri dari Universiti PPM. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Okey, untuk introduksi ni kita ada 1 minit saja sebelum kita serah pada berita, kemudian kita sambung perbincangan kita ya. Okey, virtual autism ni barangkali istilah baru untuk rakyat Malaysia dan juga baru untuk dunia lah, terutama dengan pendedahan peranti yang begitu meluas ini. So, virtual autism ni memang bukan, kalau nak ikutkan, sama dengan autism lah. Ia bukan spektrum autism. Spektrum autism, sebab spektrum autism keadaan tu adalah satu bentuk penyakit dan dia sukar dirawat lah juga. Maksudnya, tapi ada apa tu boleh diuruskan tapi tak boleh pulih. Tapi saya rasa virtual autism ni, kalau ikutkan, kalau kita macam cakap tadi, kalau kita berhentikan balik penggunaan gadget ataupun pendedahan kepada TV yang berlebihan contohnya, keadaan tu boleh kurang lah atau boleh hilang. Jadi ini perbezaan ketara lah. Jadi jangan dianggap virtual autism ni seperti sama dengan autism, penyakit autism yang kita kenali, dan penyakit tu daripada kanak-kanak lagi dan sebagainya. Itulah dia. Itulah bila dikaitkan yang autism, mungkin ada ibu bapa yang bimbang ya. Mungkin ada rasa memujuk kasut lagi keadaan autism, tapi anda jangan terlalu bimbang. Tapi maksudnya jangan bimbang kalau ia berjurus pada autism, tapi bimbang kalau mungkin ada kesan lain yang memberikan impak yang buruk lah kepada kanak berkenaan, melibatkan kebesaran, melibatkan pemikiran, juga mungkin dari segi karakter yang juga menyumbang kepada keburukan personaliti bagi kanak berkenaan. Okey. Doktor, kita nak berehat seketika ya, seperti kita sambung ya. Okey, kita tugas di bilik berita kepada anda yang baru bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan pagi ini perbincangan kita di MHI, perbincangan pertama 4 April ini menjurus kepada istilah yang baru diperkenalkan kepada dunia, tapi kita nak betulkan sikit sebab ini satu istilah yang sangat sensitif, perkataan autism itu sendiri, kerana sebelum ni banyak kami bawakan ataupun pendedahan tentang keluarga yang anak ataupun ahli keluarga mengidap autism, tetapi virtual autism ni tidak ada kena-mengena langsung dengan autism. Jadi hari ini kita nak faham berlanjut. Tidak, mengapa digunakan istilah autism? Sebab autism ni mungkin merujuk pada satu daerah yang sangat sensitif, yang memerlukan tumpuan yang begitu holistik. Tiba-tiba dikaitkan pula dengan virtual. Jadi meminjam pula perkataan autism. Mengundang polemik, mengundang kekeliruan. Tadi dah Dr. berikan sikit takrifan awal ya. Kemudian kita juga bila berbicara tentang gadget ini, ia tak lain tak bukan juga melibatkan nanti komunikasi, melibatkan sosial. Yang satu perkara yang saya lihat, kalau kanak-kanak yang tak pernah langsung bermain katakan permainan tradisional, dia akan hilang daya imajinasi untuk badan, komunikasi badan, dan juga mungkin malah dari segi dia hanya melibatkan eye to finger saja, dia tak melibatkan body coordination dan sebagainya. Jadi apa lagi impak buruk kalau berlakunya virtual autism yang kita gunakan ni? Betul? Itulah, virtual autism ni macam virtual reality lah. Zaman sekarang ni banyak term yang digunakan, dan banyak keadaan tu berkaitan dengan IT lah, teknologi kan, information teknologi. Jadi kalau dilihat penggunaan IT yang berlebihan contohnya, atau TV ke, tengok menonton dah ke masa sampai berjam-jam tu hari. Jadi kanak-kanak yang sedang membesar ni, dia akan deprive, akan kekurangan
pendedahan social interaction, di mana pada peringkat umur awal ni terlalu penting dia ada interaction dengan ibu bapa contohnya. Istilah yang digunakan kita panggil bonding dengan ibu dia contohnya. Itu daripada lahir lagi, minit pertama lahir tu dah ada dah. Kemudian dia berinteraksi dengan mengenal ahli keluarganya dan sebagainya. Jadi mimik muka ibunya marah, senyum dan sebagainya, dia pelajari fungsi itu. Dan selain daripada itu juga, kalau disebut pada peringkat kemudian umur 2 tahun dan ke atas contohnya, fizikal lah dia, contohnya tengok gadget lama-lama boleh rosakkan mata dia. Itu kalau kesan fizikal tadi. Di mana kita selalunya kita jarang nampak lah, tengok kanak-kanak pakai cermin mata tebal contohnya, mungkin lah tak semestinya, tapi mungkin ada pendedahan atau terdedah dengan gadget yang berlebihan. Selain daripada itu, perkara-perkara yang tak baik lah kadang-kadang dalam, kalau tak dikawal selia dengan baik, dalam internet tu ada unsur-unsur yang negatif juga. Walaupun saya tak nafikan memang ada kebaikan, tetapi dalam kebaikan tu ada, kalau tak dikawal mungkin ada pornografik punya elemen dalam tu, violent punya elemen. Jadi secara tak langsung, kalau kita kata tadi ada intro sebelum saya datang, saya dengar kalau ibu bapa sibuk ataupun anak ni menangis bagi gadget tu tak dikawal, dia boleh tengok macam-macam. Dan selain pada itu, elemen macam kita kata violent tadi, kalau dia ada game atau unsur pembelajaran kononnya dalam tu, kalau 100% ada untuk belajar, okey lah, mungkin satu kaedah yang baik pada masa ini. Tapi kalau ada juga, dia ada unsur menendang lah, ada unsur tumbuk lah kan. Jadi kalau lama sangat terdedah macam ni, kanak-kanak ni boleh jadi macam keadaan itu. Jadi inilah balik kepada perkataan virtual autism ni tadi. Jadi kalau dia nampak tu orang tumbuk, dia mungkin dia belajar macam tu, jadi dia bertindak macam tu. Umur dia 3 tahun, dia main-main. Jadi dunia ni hanya bergantung kepada apa yang dilihat dalam kotak kecil tu lah. Mungkin kalau tengok elemen di Malaysia ni, saya tak pasti, kita mungkin kena ada kajian yang lebih intensif nak menunjukkan berapa jam peringkat umur bawah prasekolah, sekolah dewasa yang terdedah, berapa jam dia terdedah dengan internet. Jadi itu kita boleh buat satu interpretasi, kita tengok kaitannya dengan permasalahan sosial contohnya. Permasalahan intelektual pun ada, sebab kalau autism yang sebenarnya dia mungkin sebab social issue tu, dia tak boleh belajar. Ibu bapa dia senyum, dia tak dapat reciprocal balik senyum tu. Dia tak dapat bertindak balas secara mimik muka, percakapan, kelakuannya berulang-ulang kali. Ini antara yang dipanggil autism yang sebenarnya lah. Ciri-ciri yang ada pada autism apabila autisma tu. Jadi tapi bila dilihat pada masalah virtual autism ni, dia sebab itulah tadi dah terlalu sangat terdedah dengan keadaan-keadaan berdepan dengan skrin TV atau smartphone dan sebagainya. Jadi dalam satu hari tu mungkin interaksi dengan ibu bapa kurang sebanyak 30-40%. Itu pun minimum lah. Mungkin lebih lama daripada itu, kekurangan berinteraksi itu. Jadi pembelajaran sosial daripada ibu bapa atau keluarga yang terdekat tadi tak ada. Jadi akhirnya skill, kemahiran berinteraksi sosial tu kurang lah, ataupun defisit untuk kanak-kanak tu. Doktor, kita nak berlaku adil kepada keluarga yang punya anak autism ni, sebab istilah autism ni sangat berat, kerana ia bukan suatu diminta, tiba-tiba saja dikenal pasti anak itu kerana ciri-cirinya daripada awal. Bukan ibu bapa tu yang sendiri yang memulakan ataupun menjana tingkah laku sebegitu dengan memberikan gadget. Kalau dah ada istilah lain yang kita tidak gunakan perkataan autism tu, ada tak? Sebab saya rasa sebab kita sebelum ni pernah bawakan tentang autism. Kita tahu betapa perit dia nak menjaga, betapa sukar dia nak menjaga. Tapi ini senang-senang je. Nah, bagi anak tu tiba-tiba tingkah laku lain, ni ada macam ciri autism, tapi kita gunakan virtual autism. Ada tak satu istilah, ataupun mungkin sebab perkara ini bukan yang menjurus kepada perhati saja. Zaman TV lagi dah ada dah. Maknanya bertahun-tahun berdekat-dekat. Ketika itu ada sebarang istilah yang digunakan. Itulah jadi sebenarnya saya lihat ini kesan negatif daripada pendedahan atau over exposure terhadap
non-human lah, senang saya cakap. Non-human ni macam gadget, screen dan sebagainya, something yang datang kemudian dalam kehidupan manusia ni. Jadi kita sebenarnya kita mungkin tak perlu buat masa ni kecuali dah ada penyelidikan yang khusus. Kita kata benda ni adalah satu penyakit. Jadi bila sebut autism ni, dia menjurus kepada satu situasi di mana ada penyakit, di mana istilah penyakit tu kalau ikut definisi kita perubatan ni bukan sesuatu yang diminta, bukan satu yang diproses dalam penyakit tu. Dia seperti macam penyakit tu Tuhan bagilah, tapi kita mungkin boleh buat langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Tapi dia punya prinsipal dia bukan dicari penyakit itu. Kalau cari penyakit itu cerita lain kan. Betul. Jadi kalau kondisi ni kita lebih nampak kepada masalah social issue, isu interaksi sosial, social skill. Itu satu. Kemudian di samping itu menjadi behavior, kelakuan. Jadi suka tak suka mungkin satu masa nanti keadaan ini perlu dapat satu platform perawatan kesan sampai dengan overexposure. Sebab kita suka tak suka, hakikatnya makin banyak kanak-kanak kita terdedah dengan gadget, dan ada setengah tu pendedahan dia dah jadi ada impact negatif macam tadilah virtual autism ni tadi. Cuma kita rasa buat masa ni pendekatan tidak dilabelkan lah keadaan ini. Sebab bila kita start labelkan keadaan ni, ada satu study menunjukkan dia akan jadi barrier untuk nak dapat rawatan. Sebab nanti stigma. Betul. Jadi isu autism ni, saya rasa ibu bapa yang ada anak-anak autism ni bukan mereka nak, keadaannya sudah sedemikian. Betul. Cuma langkah paling penting pencegahan lah. Ibu bapa perlu ada ilmu untuk nak tahu, ilmu kebapaan macam cakap tadi, Fitri cakap pada peringkat mula tadi, untuk contohnya kalau anak berhadapan dengan gadget, ibu bapa kena ada dekat situ, kena tahu apa anak tu buat, kena juga pada sama berinteraksi dengan anak tu, bukan membiarkan dia ibunya masak ke sibuk mengemar rumah tapi anak duduk diam main. Itu dia. Bermakna sekarang ni buat masa ni virtual autism tu bukan istilah perubatan bukan istilah perubatan tu. Kita harapkan ini satu hanya bersifat sementara, sebab nanti ia mungkin akan menimbulkan keguguran masyarakat, juga mengundang polemik kan, dengan ibu bapa yang memiliki anak autism. Baik, kita ada seorang individu yang berkongsi pengalaman sebenar yang mungkin membantu ibu bapa lain untuk menguruskan suatu isu ini. Ini kita perkenalkan bersama di talian sekarang ni adalah Encik Husaini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Husaini, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami. Kalau boleh dapat ceritakan sedikit tentang ini anaknya ya? Ya, anak saya. Anak umur berapa Cik Husaini? Sekarang ni dia nak masuk 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau kita hari ini kita berbincang tentang virtual autism ni, sejak dari bila mungkin dah perhatikan perubahan yang agak aneh daripada anak lah sebabkan pilihan daripada gadget ni? Boleh dapat dikongsikan? Okey, pada mulanya kita orang tak perasan pun yang anak kita orang ni ada mengalami simptom autism. Tapi bermula daripada umur dia 2 tahun, masalah ni kami dapat tengok kesan daripada pengasuh dia. Pengasuh dia mengenai pasti anak kita orang ada masalah. Kemudian dia suruh kami refer kepada doktor yang lebih pakar lah. Jadi hasil daripada pertemuan dengan pakar mengesahkan bahawa ada something wrong dengan anak saya lah. Bermula pada umur dia 2 tahun tu. Apa yang something wrong tu? Macam mana dah dapat simptom tu apa ciri-ciri yang nampak tu? Ciri yang nampak yang pertama, dia dalam dunia dia sendiri. Dan dia tak bersosial dengan budak-budak yang lain. Kemudian yang paling ketara sekali, dia asyik dengan gadget je. Kalau pernah tak dalam tempoh tertentu tak bagi langsung gadget, tengok apa perubahan yang berlaku kat dia? Dalam tempoh yang mana? Mungkin 3-4 hari ni memang tak bagi langsung, biar dia bermain melukis ke apa ke? Lepas kita pergi jumpa pakar, kami decide memang kita kena stop lah untuk halang dia daripada benda tu jadi lagi tu. Bermula pada umur 2 tahun, kita orang memang dekat untuk
berhentikan tu daripada gadget. Okey. Cik Usaini, okey. Kami cuba nak dapatkan perkara yang lebih jelas. Sekarang ni ciri-ciri tu dah nampak ketika usianya 2 tahun. Ya. Okey, adakah bermakna sebelum usia ataupun 2 tahun ke bawah tu memang dah diberikan peranti-peranti ni? Ya, memang saya dah bagi dah. Awal lagi. Tempoh lama tu mungkin screen time dalam lah, satu mungkin. sesi tu berapa lama? Mungkin sepanjang hari ke macam mana? Okey, bermula daripada saya balik daripada kerja. Sampai dia tidur. Kerana kita orang memang bagi balik pada kerja. Dia nangis, kita orang untuk bagi. Okey, maknanya kalau bila nangis bagi dia senyap lah. Dia senyap. Kemudian pernah tak cuba untuk mengambil balik dan kemudian apa reaksinya? Bila kita orang cuba sembuh, memang dia akan mengamuk lah. Dia mengamuk lah. Okey. Jadi saranan pakar tadi dia kata jangan bagi. Kalau kita buat secara drastik mesti susah kan? Macam mana buat secara berperingkat? Mungkin dah dia cadangkan supaya kalau dulu sampai 7 jam dikurangkan jadi 2 jam ke macam mana ataupun terus drastik ke perubahan tu? Pada mulanya memang susah untuk asingkan dia daripada gadget itu. Dia akan cari gadget dia dulu. Tapi memang kami tekad orang memang secara drastik memang kami terus tarik offkan terus gadget tu. Okey. Kemudian dia akan pada mulanya dia akan tantrum, dia akan mengamuk. Tapi lama-kelamaan dia dah mula untuk faham adopt dengan tak adanya gadget tu. Okey. Maknanya ada perubahan positif lah lepas. Setakat ni ada perubahan positif lah lepas orang tarik penggunaan gadget. Okey, baik. Okey. Terima kasih Cik Usaini atas perkongsiannya. Ya. Okey, kita harap anaknya beransur kembali lah dapat hidup tanpa pendedahan yang eksesif. Bukan hanya budak kecil tapi juga orang dewasa. Betul. Satu kajian, kalau kita asyik menekan navigation punya aplikasi, lama-lama otak akan kehilangan daya navigasi secara semua jadi. Betul. Dia tak digunakan, tak dipraktiskan, jadi dia tak activate. Cik, tadi saya rasa pun satu isu di sini mungkin kita tak bincangkan lagi setakat ni. Kanak-kanak tu mungkin ada penyakit autism tu sendiri. Okey. Ada ciri-ciri tu daripada kecil lagi, mungkin sebut kurang pada 2 tahun. Biasanya dia dikesan pada umur 1 hingga 2 tahun tu, second year of life tu. Jadi sebab dia ada autism ni, kemudian dibagi pendedahan dengan gadget untuk menenangkan, dia mungkin akan reinforce, akan memperkuatkan lagi penyakit. Sebab autism tu itu yang saya kata social deficit tu, yang memang sejak lahir kecil lagi dah ada kan. Jadi bila kita dedahkan dengan IT zaman sekarang tu, yang paling mudah budak-budak marah lah, bagi gadget je kan, senyap lah. Jadi kalau yang tak ada elemen autism ataupun autism spectrum disorder ni, dia boleh ada remedy kemudiannya, mungkin kurang intensif bila dia ditarik balik penggunaan tu. Tapi yang kepada ada autism ni, dia tak boleh tinggalkan dengan benda yang kita dedah, yang kita favorite. Dia mungkin dia suka dekat gadget tu, jadi dia mungkin pegang gadget tu sepanjang masa. Dia suruh buka, kalau tak ada lampu daripada gadget tu, dia tantrum. Jadi kalau tanpa kita sedari, nampak seolah boleh bagi gadget, dia duduk diam semua. Sebenarnya mungkin tu mendedahkan dalam segi kesihatan kita kan, macam pathological exposure lah. Kita dah bagi pendedahan yang mungkin menjurut pada kesan negatif tadi. Jadi dia memperkuatkan autism yang memang dah ada. Tapi methods yang digunakan tu adalah IT ataupun smartphone dan sebagainya. Jadi dia akan overlap dengan, seolah-olah kita mungkin boleh kata dia ni, kalau term yang kita berkata tadi, virtual autism. Tapi mungkin dah ada ciri-ciri autism tu di peringkat lebih awal lagi. Okey. Dia punya, sebab satu ciri autism juga, autism yang sebenar penyakit ni, dia rigid. Dia tak boleh bertukar. Jadi kalau ambil je apa kegemaran dia, permainan kegemaran dia, bantal busuk dia yang dia suka tu, dia akan jadi marah dan sebagainya. Dan kes ni kita dah bagi gadget, dan gadget tu yang attach dengan dia, kita tarik gadget tu, dia akan jadi marah juga. Jadi kita kena selidik lah. Dan tadi satu step yang betul lah, dapat satu kepastian apa yang sebenarnya berlaku. Sebab saya rasa mungkin juga dalam kita hantar pada pengasuh dan sebagainya, pengasuh yang ada ramai kanak-kanak, dia beli tablet je.
Jadi yang mana tantrum lebih-lebih tu bagi tablet dia mungkin juga boleh meledahkan. Jadi itu isu kena tengok lebih panjang. Baik, doktor, perkara ini memang tak habis. Barangkali kalau ada perincian lagi, sebab ini mungkin di peringkat awal lah kan, penggunaan istilah virtual autism ni. Kalau apa nanti kita jemput lagi. Terima kasih banyak. Juga ini akan mengundang bantahan daripada ibu bapa. Ya, kita tak nak disamakan dengan autism, sebab autism spektrumnya luas dan jangan sewenang-wenangnya memasukkan ini sebagai salah satu lagi daripada spektrum. Okey, yang penting ini jangan diberikan kepada anak begitu saja. Itu dah klise, tapi itulah pentingnya kan. Ya, okey. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Ilmu yang diberikan. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, perunding psikiatri PPUM bersama kita, dan kita nak terus memarahkan tugas.